Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and also very good morning to all of you. Selamat kembali untuk semester yang kedua bagi sesi 2020-2021. Untuk semester yang kedua ini, pelajaran kita akan bermula dengan chapter yang pertama, iaitu chapter Biodiversity. Dan dalam chapter ini juga kita akan belajar berserta dengan classification. Baik semua pelajar, apabila kita bercakap tentang chapter Biodiversity, kita akan fokus pada satu perkataan iaitu perkataan bio. Bio adalah satu perkataan yang menceritakan tentang benda hidup. We are talking about the living thing. Dan untuk bercakap tentang living thing ini, the living thing is considered with organism with a cell. Dan organism ini mestilah benda yang hidup. Dan benda yang hidup ini mempunyai satu kepelbagaian yang sangat banyak. So apabila kita bercakap tentang kepelbagaian, we are discuss about diversity. So dalam chapter ini kita akan bercakap tentang the diversity of the living thing. Untuk kita belajar tentang kepelbagaian benda hidup yang sangat banyak ini, bermula daripada organism ke organism ke organism, kita harus belajar bagaimana kita mengkelaskan organism ini. Organism mesti dikelaskan dengan satu pelajaran yang kita panggil sebagai classification. Baik semua pelajar, apabila kita bercakap tentang biodiversity, there are several types of biodiversity. Banyak jenis-jenis biodiversity yang kita akan lihat. Diversity yang pertama kita akan fokus adalah genetic diversity. Genetic diversity is discuss about the variation. Very ni juga kita bercakap tentang pelbagai. A variation of what? A variation of all living form at genetic level. Kita akan fokus kepada variation dalam peringkat genetic level. Bagaimanakah dalam satu spesies yang sama ini mempunyai kepelbagaian genetik? A genetic level variety of genes, allele or nucleic acid. Dan tolong fokus kepada perkara yang kedua. Genetic diversity ni berlaku within a species of the same population and between population. Highlight perkataan same population. Dalam satu populasi kucing, for example, a population of cats, there are variety of genetic that make up the cat. So dalam satu spesies community populasi kucing tersebut, ada kepelbagaian genetik yang membezakan antara kucing dan kucing yang lain. So this is very important untuk kita discuss tentang genetic diversity. Yang kemudiannya kita akan lihat perkara yang kedua. Dalam kita bercakap tentang cat, population of a cat. Cat ini akan berinteraksi dengan spesies yang lain, iaitu contohnya a cat interact with a mice, a cat interact with a fish, a cat interact with a dog. So kita akan bercakap tentang dalam satu kawasan tersebut ada banyak spesies yang sedang berbeza-beza antara satu sama lain. Ini dinamakan sebagai species diversity. Species diversity is a variety of species. Highlight perkataan variety of species. Tadi kamu highlight perkataan variation of the living form at the genetic level. Sekarang kita highlight perkataan variety of species. Dan variety of species in the number of the species in a community. Highlight perkataan community. Tadi kita bercakap a variety of genetic level within a same population. Sekarang kita bercakap variety of the species within a community. Community ini adalah interaksi antara populasi demi populasi. Contoh yang saya sebut tadi, a population of a cat interact with a population of a mice. So interaksi itu berlaku dalam keadaan mangsa-pemangsa. So ini kita namakan sebagai species diversity. Species diversity ada 3 komponen. Yang pertama adalah species richness, species evenness dan taxonomy. Species richness ini bercakap tentang number of the species dalam satu area. Manakala species evenness adalah number of an individual per species. Manakala taxonomy bercakap tentang genetic relationship between different group of a species. So kalau saya tanya kamu tentang bilangan spesies dalam satu kawasan,
Ini bercakap tentang species richness. Kalau saya tanya kamu apakah bilangan individu dalam satu spesies, contohnya berapa bilangan kucing dalam satu spesies kucing, itu adalah spesies evenness. Kalau saya tanya kamu berapakah bilangan spesies dalam satu kawasan, itu adalah spesies richness. Dan taxonomy adalah kita mengkaji relationship. Apakah hubungan antara grup bagi spesies yang berbeza-beza. Ya, itu taxonomy. Ini penting untuk kita menamakan organism tersebut. Dan yang ketiga adalah ecosystem diversity. Ecosystem diversity berbeza dengan species diversity. Kalau tadi adalah variety of a species, ini variety of ecosystem that present in biosphere. Biosphere ni adalah satu keadaan yang kita bincangkan tentang keadaan di darat, keadaan di air dan keadaan di udara. So biosphere ada atmosphere, lithosphere, hydrosphere. So dalam setiap kawasan tersebut ada banyak ekosistem. So baik, kita ulang sekali lagi. Ada berapa jenis biodiversity? There are 3 types of biodiversity. Yang paling ringkas adalah genetic diversity, berikut ikuti oleh species diversity, yang ditamatkan dengan ecosystem diversity. Baik pelajar, selepas kita belajar tentang types of biodiversity, kita akan bercakap tentang taxonomy. Saya ada sebut sikit tentang taxonomy. Taxonomy ini adalah satu bentuk keadaan di mana kita menggunakan kaedah scientific disiplin yang akan digunakan untuk menamakan dan mengkelaskan organism. Ulang sekali lagi, apakah peranan taxonomik? Peranannya dua. Yang pertama adalah naming, yang kedua adalah classify. So kalau kita sebut perkataan name and classify, itu kita panggil taxonomy. Sebab ada banyak benda hidup. There are a lot of living thing yang ada di atas ekosistem ini. Dan sukar untuk saintis ini membezakan satu sama lain. Oleh itu, datanglah seorang saintis yang dinamakan sebagai Carolus Linnaeus. Dia mencadangkan untuk menjalankan kaedah taksonomi bagi bagaimana kita untuk membezakan antara menamakan organism dan mengkelaskan organism. Dalam kaedah penamaan ini dan juga pengkelasan ini, dia akan Carolus Linnaeus mencadangkan untuk develop the two-part format of scientific name. Untuk kita bagi scientific name ini, kita panggil dia kaedah binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Saya ulang sekali lagi. Taxonomy ada dua. Yang pertama naming, yang kedua classify. Untuk naming, kaedah dia adalah menggunakan binomial nomenclature. Binomial nomenclature system ini adalah satu penamaan yang menggunakan dua benda, iaitu genus and species. Sebagai contoh, Panthera pardus. Panthera pardus ini adalah scientific name bagi menamakan harimau kumbang. Ya, untuk kita menamakan harimau kumbang ini, dia dipanggil sebagai Panthera pardus dalam scientific name dia. Panthera adalah genus dan species adalah pardus. So, saya ulang sekali lagi. Bagaimanakah Panthera pardus ini boleh dinamakan? Panthera pardus ini boleh dinamakan menggunakan taxonomy. Dalam taxonomy ada dua. Yang pertama naming, yang kedua adalah classify. Panthera pardus ini adalah wujud apabila saintis menamakan, naming the organism. Dan untuk menamakan organism itu, dia menggunakan kaedah binomial nomenclature proposed by Carolus Linnaeus. So, yang kedua kita belajar tentang classification. Dalam taxonomy selain daripada naming, dia juga ada perkataan classification. Dan organism ni dikelaskan mengikut hierarki. Hierarki, kamu faham hierarki? Ada hierarki bawah, ada hierarki atas. Semua hierarki yang dicadangkan oleh Carolus Linnaeus ada sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang paling inklusif adalah domain, diikuti oleh kingdom, diikuti oleh phylum, diikuti oleh class, order, family, genus, species. Dalam semua classification yang panjang ni, iaitu sebanyak 8 level ini,
hanya 2 sahaja digunakan untuk penamaan. Hanya 2 sahaja level yang digunakan untuk naming, iaitu genus level dan species level. Genus level adalah Panthera, species level adalah Panthera pardus. Untuk species name, kamu perlu berhati-hati. Carolus Linnaeus mengatakan bagaimana untuk menulis species name, kamu mesti mulakan dengan genus Panthera, P huruf besar, dan kamu kena underline the word Panthera. Diikuti oleh spesies iaitu Pardus, Pardus P huruf kecil, dan kamu kena underline perkataan Pardus. So ini adalah hierarchical classification. Satu-satu level ini dinamakan sebagai taxon. So kalau saya tanya kamu ada berapa taxon di sini? Ada sebanyak 8 taxon. Taxon mana yang paling inklusif? Domain. Taxon yang mana yang paling least inklusif? Spesies. Hafal ke semua ni dengan baik. So itu saja pelajaran kita sepanjang ini. Kamu belajar tentang berapa jenis biodiversity. Kamu belajar tentang kaedah taksonomi yang penting untuk name and classify. Dan untuk naming kita belajar tentang binomial nomenclature. Yang kemudian kita belajar tentang classify. Classify ini adalah based on hierarchy. Ada 8 hierarchy level. Setiap level dinamakan sebagai taxon. Dimulakan dengan domain dan ditamatkan dengan spesies. Dekat bahagian spesies perlu hati-hati. Kaedah penulisan dia perlu dimulakan dengan huruf besar di perkataan genus dan huruf kecil pada perkataan spesies dan underline separate bagi kedua-dua perkataan ini. So that's all on our lesson. See you. Bye.